Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Sapina Haji Hussein bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu. Jom saksikan. Jaguh powerlifting negara Boni Bunyao Gustin terus mengukuhkan reputasinya apabila sekali lagi berjaya melebur rekod dunia bagi acara 72 kg di kejohanan para powerlifting dunia 2023 di Dubai, UAE. Atlet kelahiran Sarawak itu mencipta sensasi apabila mengangkat bebanan 231 kg pada percubaan ketiga untuk mengatasi rekod lama miliknya 230 kg yang dilakukan pada Jun 2021. Kejayaan itu juga menyaksikan Boni yang juga pemenang emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 layak beraksi di Tamasya Paralimpik Paris tahun depan. Sebagai rekod, Boni sebelum ini pernah muncul sebagai juara dunia pada tahun 2019 dan 2021. Kejohanan Junior Cycling Malaysia Criterium Seri 2 2023 di Pahang telah berlangsung dari 25 hingga 27 Ogos dengan penyertaan seramai 295 peserta yang merangkumi 18 kategori dan peringkat umur 3 hingga 21 tahun. Paling mencuri tumpuan, pelumba berjersey 157 Muhammad Daniel Halim Zulkaisi dari pasukan Bukiros Cycling Team menjuarai kategori lelaki bawah 17 tahun, manakala Nur Alisha Wong Muhammad Hafiz Wong dari Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail menjuarai kategori wanita. Bagi kategori bawah 19 tahun pula, pelumba Kedah dari pasukan tim Malaysia DMZ Muhammad Adam Ramzan Razali dan Nurul Nabilah Muhammad Asri memenangi kategori lelaki dan wanita. Acara berakhir dengan kategori bawah 21 tahun yang dimenangi oleh P. Kun Apan dari pasukan Kedah dan Muhammad Iskandariah Madina dari pasukan tim Akwatu Cyclo Motion. Majlis menandatangani surat hasrat LOI antara Universiti Utara Malaysia dan Majlis Sukan Negara Malaysia telah dimeterai secara rasminya pada 27 Ogos bertempat di Balai Tamu Chancellery Sultan Salahuddin, Universiti Utara Malaysia. Surat hasrat tersebut ditandatangani oleh Naib Chancellor UUM Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan dan Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Sapawi Ismail bagi tujuan meluaskan jaringan kerjasama antara kedua pihak khususnya dalam pembangunan sukan. Turut hadir Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad dan Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita Majlis Sukan Negara Encik Muhammad Safru Saha Yusof serta pegawai-pegawai kanan universiti. Satu sidang media, satu sukan, satu fasiliti oleh Yang Berhormat Hanayo, Menteri Belia dan Sukan telah diadakan pada 28 Ogos di Auditorium Perdana ISN. Inisiatif Satu Sukan Satu Fasiliti adalah usaha Kementerian Belia dan Sukan untuk menyokong persatuan sukan kebangsaan dalam usaha mereka untuk mendapatkan tempat latihan yang tetap bagi tujuan pembangunan prestasi dan bakat sukan. Sebanyak 8 permohonan daripada Persatuan Sukan Kebangsaan yang mana telah dipadankan dengan fasiliti dan kemudahan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian atau agensi kerajaan dan juga pihak swasta. KBS juga menyeru mana-mana pemilik fasiliti sukan sama ada dari pihak kerajaan maupun swasta untuk tampil ke hadapan menawarkan fasiliti sukan kepada PSK demi pembangunan bakat serta prestasi sukan negara. Sementara itu, bertempat di Dewan Bankuet Majlis Sukan Negara telah berlangsung perhimpunan bulanan bagi bulan Ogos dan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara yang berbahagia Datuk Ahmad Sapawi Ismail dalam amanat beliau berkata, warga MSN perlu menjalani segala tanggungjawab yang dipikul seikhlasnya dan mengekalkan semangat sepasukan demi membawa nama baik Majlis Sukan Negara. Datuk Sapawi kemudiannya menyempurnakan penyampaian anugerah khidmat cemerlang kepada 37 penerima serta menyampaikan mock-up cek bagi dekorasi Merdeka peringkat kementerian bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan 2023.
Acara penutup perhimpunan diserikan dengan nyanyian lagu tanggal 31 Ogos sempurna dengan Hari Kebangsaan ke-66. Majlis Sukan Negara menerusi Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet (MES) telah menerima kunjungan delegasi daripada Majlis Sukan Negeri Johor dan Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Kudang. Kunjungan ini diadakan bagi tujuan pelaksanaan program pembangunan kursus kepada atlet-atlet negeri Johor yang meliputi bidang pendidikan, kerjaya dan kebajikan, di samping menyalurkan informasi berkenaan perkhidmatan MSN serta memperkenalkan atlet Malaysia yang sedang menuntut di politeknik berkenaan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan MSN Encik Arifin Muhammad Ghani, Ketua Sekretariat MES Datuk Shalin Zulkifli dan Pengarah Masukan Negeri Johor yang berusaha teknologis Muhammad Ikmaluddin Ishak serta Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan Encik Muhammad Rafi MS Sulaiman. Juara Kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizik Dunia 2022, Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah dinobat sebagai atlet terbaik Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia pada Majlis Anugerah SAM 100 Plus 2022 yang diadakan di Bandar Sunway pada 29 Ogos. Juara dunia berusia 50 tahun itu menewaskan 4 calon lain, iaitu Muhammad Anik Kasdan dari sukan angkat berat, gandingan Aaron Chia dan Soh Woi Yik badminton, Lim Kok Leong snooker dan biliard dan Eng Joi Jim Rama. Sementara itu, atlet para badminton negara Chia Lik Hao pula muncul atlet para terbaik menerusi kejayaan meraih juara dunia pada kejohanan para badminton dunia di Thailand tahun lalu. Kedua-dua mereka masing-masing menerima trofi dan wang tunai berjumlah RM10,000 yang disampaikan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hana Yeoh. Turut hadir Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail serta Pengarah Perhubungan Kerajaan, Industri dan Hal Ehwal Halal FNN Holding Berhad Datuk Rafiq Mat Arif. Sirkit 1 Memanah Kebangsaan MSN Alliance 2023 yang berlangsung dari 23 hingga 27 Ogos di Lapang Sasa Memanah MSN menyaksikan Pahang mendominasi kejohanan dengan meraih 4 emas dan 3 perak. Antara yang paling mencuri tumpuan semestinya pencapaian pemanah Pahang Loh Chi Hui yang menyapu bersih 4 pingat emas untuk semua acara yang disertainya. Kejohanan yang menampilkan 56 orang atlet memanah dari 10 negeri dan telah mempertandingkan 6 acara yang terdiri daripada recurve terbuka lelaki dan wanita, recurve kategori 2 terbuka lelaki dan wanita serta compound terbuka lelaki dan wanita. Bagi Loh Chi Hui yang meraih 4 pingat emas ternyata masih berharap untuk mengekalkan prestasi yang sama di sirkit dan kejohanan akan datang. Saya dapat emas kiranya last year sirkit 1 dengan Sukma, lepas tu sirkit tahun 2023 ni dapat 4 emas. Kali ni ada ranking 1, lepas tu OA 1, women team 1 dengan miss team 1. Pasukan Pahang yang meraih 4 emas dan 3 perak mengatasi pencabar terdekat Pulau Pinang yang unggul meraih 2 emas dalam kategori kompaun wanita terbuka dan berpasukan campuran, manakala pasukan Perak juga meraih 2 emas menerusi kompaun terbuka dan berpasukan lelaki. Masalah kesihatan dalaman perlu dititik berat tidak kira apa pun peringkat umur dan apa jua bidang pekerjaan, terutamanya untuk wanita. Atas kesedaran inilah, satu program khas atlet wanita dianjurkan dengan kerjasama Pusat Perubatan Universiti Malaya bagi memastikan atlet-atlet wanita mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kesihatan dalaman dan cara penjagaan kesihatan yang optimum. Program sehari anjuran kerjasama Sekretariat MES dan Cawangan Pembangunan Wanita tersebut menarik 142 orang atlet untuk berkongsi kesedaran berkaitan penjagaan kesihatan dalam kalangan wanita turut disokong kuat oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan.
Saya sangat berpuas hati dengan outcome yang kita perolehi daripada sesi kesihatan reproduktif seksual yang telah dianjurkan untuk semua atlet wanita. Seramai 142 orang atlet wanita telah hadir bersama 3 pakar, dan saya berharap fokus wanita dalam sukan ini akan memperkasakan lagi atlet wanita kita dengan informasi yang tepat. Saya berharap dengan adanya perkhidmatan seperti ini di mana kita utamakan isu-isu wanita dalam sukan, ini akan mendorong lebih ramai lagi wanita untuk berkecimpung dalam sukan. Program yang dikendalikan kumpulan pakar dari Fakulti Perubatan Bahagian Obstetrik dan Ginekologi Pusat Perubatan Universiti Malaya ini turut membantu memberikan tips-tips serta cadangan berkaitan segala masalah yang dihadapi atlet-atlet wanita semasa mereka menghadapi latihan dan pertandingan. Malah Yang Berhormat Hanayo juga berpendapat sudah tiba masanya untuk Institut Sukan Negara menyediakan pakar ONG yang dirasakan sangat bernas bagi membantu atlet-atlet wanita menangani masalah berkaitan dalaman wanita. Kita tak perlu buka klinik, cuma apa yang mereka perlukan adalah kepakaran di Institut Sukan Negara, kerana ini adalah perkara asas yang mereka hadapi setiap bulan, bukan setahun sekali, setiap bulan kan. Itu sebab saya nak pastikan dalam Institut Sukan Negara ini kita akan adakan perkhidmatan seperti ini, dan saya juga tidak mahu mereka terlibat dalam isu-isu doping kalau kita tak ada servis di ISN. Menurut Yang Berhormat Hanayo lagi, selepas ini akan lebih banyak lagi program melibatkan wanita dalam sukan yang semestinya memberikan banyak manfaat kepada pembangunan sukan negara. Daripada sesi ini kita tahu bukan sahaja isu kesihatan tetapi isu pemakaian yang mungkin mereka ada cabaran untuk baju dalam dan untuk haid setiap bulan, tuala wanita. Semua isu ini kita akan cari kepakaran untuk bantu mereka. Kejohanan Karnival Kebangsaan NHDP 2023 bawah 14 tahun lelaki telah berlangsung dari 27 hingga 30 Ogos di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Sebanyak 8 pasukan mengambil bahagian dengan penglibatan semua wakil zon seluruh negara termasuk pasukan dari Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Kejohanan yang dianjurkan Program Pembangunan Hoki Negara MSN bersama Kementerian Pendidikan dan Konfederasi Hoki Malaysia berjaya membawa 8 pasukan yang mewakili zon NHDP Utara, Zon Tengah, Selatan, Timur, Zon Sabah, Sarawak, Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Pasukan-pasukan yang bertanding dibahagikan kepada 2 kumpulan dan seperti dijangka, pertembungan musuh tradisi SSBJ dan SSTMI pada perlawanan akhir. Perlawanan yang berlangsung selama 60 minit telah mengikat kedudukan kedua-dua pasukan dengan 2 gol berbalas 2 lalu mengheret ke aksi penentuan penalti shootout di mana SSBJ beraksi cemerlang meruntuhkan gol SSTMI dengan 3 gol berbalas 1 dan sekaligus meletakkan SSBJ sebagai juara kejohanan edisi kali ini. Majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan yang berbahagia Datuk Seri Subhan Kamal, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, turut dihadiri pengarah bahagian bakat dan pembangunan wanita MSN Encik Muhammad Syafrul Saha Yusof dan wakil dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, jom kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang.